Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk terakhir untuk undang-undang syarikat, iaitu tajuk 7. Tajuk 7 ni kita akan belajar mengenai winding up ataupun penggulungan ataupun pembubaran syarikat. Untuk tajuk ini adalah merupakan salah satu topik yang awak kena study lah untuk awak punya case study. Untuk tajuk ni kita akan belajar 4 subtopik utama. Yang pertama kita akan belajar types of winding up. Jenis-jenis pembubaran ataupun penggulungan syarikat. Ada dua jenis penggulungan syarikat. Yang pertama voluntary winding up ataupun penggulungan syarikat secara sukarela, yang mana syarikat ini dibubarkan dengan persetujuan ataupun kebenaran ahli-ahli dan juga pengarah dan juga kreditor syarikat. Bawah voluntary winding up ada dua jenis lagi. Yang pertama members voluntary winding up ataupun pembubaran syarikat secara sukarela melalui ahli-ahli, melalui persetujuan ahli-ahli syarikat. Yang kedua kita ada creditors voluntary winding up ataupun penggulungan syarikat secara sukarela oleh kreditor ataupun pemiutang syarikat. Dan yang kedua kita ada company winding up by court ataupun compulsory winding up. Jadi yang kedua ini, company winding up by court ini ataupun penggulungan syarikat melalui arahan mahkamah ini adalah satu pembubaran yang wajib, yang compulsory. So, ianya bergantung kepada prosedur-prosedur mahkamah untuk menutup sesebuah syarikat tersebut. Yang kedua kita ada roles of a liquidator ataupun peranan seorang penyelesai. Liquidator kat sini maksudnya penyelesai. Bila syarikat itu digulungkan ataupun dibubarkan, liquidator ataupun penyelesai ini akan memainkan satu peranan penting dalam pentadbiran dan juga pembahagian aset-aset syarikat. Jadi bawah subtopik ni kita akan tengok definition and appointment of a liquidator, maksud dan juga cara pelantikan seseorang penyelesai itu. Yang kedua, application of a liquidator, yang mana apakah bidang kuasa ataupun apa yang liquidator itu akan buat dalam sesebuah syarikat itu apabila dia dibubarkan. Dan last sekali kita ada power and duties of a liquidator, kuasa dan juga bidang-bidang tugas seorang penyelesai semasa syarikat tersebut dibubarkan. Yang ketiga kita ada distribution of funds during winding up process, pembahagian funds ataupun dana-dana semasa proses pembubaran syarikat. Kita akan tengoklah dalam satu topik ni apakah jenis-jenis aset yang akan dibahagikan kepada ahli-ahli syarikat ataupun kreditor semasa syarikat dibubarkan. Dan akhir sekali kita ada preferential creditors, kreditor ataupun pemiutang yang layak untuk mendapat aset-aset syarikat. Kita ada 6 tahap kreditor yang akan layak untuk menerima aset syarikat selepas syarikat dibubarkan. Untuk hari ini saya akan masuk yang pertama dulu, subtopik pertama, types of winding up. Kita akan tengok voluntary winding up dahulu. Kita akan tengok voluntary winding up dan juga kita akan tengoklah pembubaran syarikat melalui ahli dan juga pembubaran syarikat melalui kreditor. Yang pertama kita tengok, winding up maksudnya closing down a company ataupun pembubaran adalah satu proses kita menutup syarikat tersebut. Kita dah belajar dalam semester ni macam mana jenis-jenis syarikat, macam mana syarikat itu diperbadankan, apa proses-proses perbadanan syarikat, apa ciri-ciri syarikat setelah diperbadankan. Lepas tu kita pula belajar mengenai share syarikat, dividen, bidang kuasa, pengarah dan juga setiausaha syarikat, audit dan juga lain-lain. Tapi bila sampai satu masa apabila syarikat itu sudah tidak lagi berfungsi seperti mana yang dikehendaki, kita akan menutup syarikat tersebut. Kita akan membubarkan syarikat tersebut, yang bermaksud syarikat itu
tidak lagi tersenarai dalam daftar syarikat. Okey. Kita tengok yang pertama. It is a process in which the existence of a company is brought to an end, as well as the assets of a company are collected and assessed. Okey. Pembubaran syarikat ini adalah satu proses yang mana kewujudan syarikat itu sudah ditamatkan. The existence of a company is brought to an end. Kewujudan sesebuah syarikat itu ditamatkan. Itu maksud pembubaran ataupun penggulungan syarikat. As well as the assets of the company are collected and assessed. Bila berlakunya proses pembubaran ini, penutupan syarikat ini, kesemua aset-aset syarikat akan dikumpulkan dan dinilai. The assets of the company are collected and assets. Kita akan tengok. Kita kumpulkan semua aset-aset syarikat. Sekarang ni ada berapa banyak. Kita nak sebabnya kita nak bayar hutang-hutang yang ada. Yang kedua, the assets collected are then used to discharge the company's debt and liabilities, and the remaining balance, if any, will be distributed among the contributories according to their entitlement. Macam saya cakap tadi, aset-aset syarikat ni, bila syarikat ditutup, kita akan kumpulkan. Liquidator tadi, penyelesai tadi, dia akan mengumpulkan semua aset-aset yang ada. Kita akan nilai. Kemudian aset-aset ini are then used to discharge the company's debt. Akan digunakan untuk membayar hutang-hutang syarikat dan juga liability syarikat. So ini dia punya point dia. Used to discharge the company's debt and liabilities. Digunakan untuk membayar hutang-hutang dan juga liability syarikat. Itu yang paling utama. So kalau awak tutup syarikat awak, kumpulkan semua aset-asetnya, tengok berapa banyak ada. Yang pertama sekali kena bayar hutang ataupun tanggungan syarikat. And the remaining balance, dan juga kalau ada lebihan, it will be distributed among the contributories according to their entitlement. Kalau aset syarikat itu selepas awak bayar hutang ataupun liability syarikat ada lebihan, lebihan itu will be distributed among the contributories according to their entitlement. Akan dibahagikan kepada penyumbang-penyumbang syarikat. Contributories ni penyumbang-penyumbang syarikat according to their entitlement, mengikut kepada kelayakan mereka untuk mendapat aset tersebut. So ingat, syarikat kalau dah tutup, yang pertama kena bayar company's debt and liabilities. So lepas tu yang second, kalau ada the remaining balance, lebihan aset itu akan dibahagikan kepada penyumbang-penyumbang syarikat menurut kepada kelayakan mereka. The Companies Act 2016 details the legal framework under the Companies Act 1965 that relates to how a company can be wound up. Untuk akta baru, akta syarikat 2016, kita masih lagi mengekalkan kerangka perundangan. Retains the legal framework, mengekalkan kerangka perundangan yang sama bawah akta lama, Companies Act 1965. That relates to how a company can be wound up. So, akta syarikat yang lama 1995 kita guna pakai balik. Masukkan dalam akta baru Companies Act 2016 tentang cara-cara untuk menutup sebuah syarikat. Cuma section dia adalah berbeza, tapi cara yang sama. So, untuk tujuan pembelajaran kita akan tengok Companies Act 2016. Jangan tengok Companies Act 1965 walaupun caranya sama. So untuk winding up ini, kita akan tengok section 432. Section 432. Dia cakap dalam section ini secara asasnya, there are two types of winding up. Ada dua jenis penggulungan syarikat. Yang pertama kita ada voluntary winding up, pembubaran syarikat secara sukarela. Yang kedua kita ada compulsory winding up ataupun pembubaran syarikat yang perlu, yang wajib. Yang ni memang kena buat, yang compulsory winding up ini. So slide seterusnya, voluntary winding up, pembubaran syarikat secara sukarela. Kita akan tengok dulu jenis yang pertama, pembubaran syarikat secara sukarela.
The process of winding up is initiated by the company itself through its directors and shareholders, where they decide that the company should be wound up. This process does not involve the court at all. Okay. Untuk pembubaran syarikat secara sukarela, voluntary winding up, the process of winding up is initiated by the company itself through its directors and shareholders. Okay. Proses pembubaran syarikat secara sukarela ini, dia dimulakan oleh company itself melalui syarikat itu sendiri. Melalui siapa? Melalui directors dan shareholders. So dalam satu syarikat itu ada directors, ada shareholders. Okay, mereka nak menutup syarikat, nak membubarkan syarikat. Okay, mereka initiate sendiri, mereka mulakan sendiri. Okay, where they decide that the company should be wound up. Yang mana mereka menentukan, okay, syarikat ini kena ditutup. Macam tu. Tak ada intervensi daripada mahkamah. Tak ada campur tangan daripada mahkamah. This process does not involve the court at all. Memang untuk voluntary winding up ni memang kita tak melibatkan sebarang prosedur mahkamah. Okay. Semua itu dijalankan, proses penggulungan ataupun pembubaran syarikat itu dibuat oleh ahli-ahli dan juga pengarah syarikat itu sendiri. Okay. Section 439, subsection 1 specifies that a company may be wound up voluntarily if the following circumstances follow. Okay. Bawah section 439, subsection 1, bawah section 439 subsection 1 telah menyatakan a company may be wound up voluntarily if the following circumstances follow. Sesebuah syarikat itu boleh digulungkan ataupun dibubarkan secara sukarela jika mana berlakunya situasi-situasi di bawah. Kita tengok yang pertama. The period fixed by the constitution for the duration of the company expires. Okay, satu tempoh yang telah ditetapkan oleh perlembagaan untuk tempoh kewujudan sesebuah syarikat itu sudah berakhir. Okay, the period fixed by the constitution for a duration of a company has expired. Okay. Bila mana syarikat itu contoh awak tubuhkan untuk tempoh 5 tahun sahaja. Okay, so the duration of the company, tempoh syarikat itu wujud adalah selama 5 tahun. Okay. Bila habisnya tempoh tersebut, okay, dah habisnya tempoh 5 tahun itu, wajib bagi syarikat untuk menggulungkan syarikat tersebut. Okay, itu yang situation A ni. Bila mana tempoh yang awak dah letak dalam awak punya constitution of the company, dalam awak punya perlembagaan syarikat dah tamat. Okay, tempoh tu dah expired. So bila jadi macam tu, awak kena gulungkan syarikat secara sukarela. Yang kedua, on the occurrence of an event that the constitution allows the company to be wound up and the company has passed a resolution in a general meeting to wind up the company voluntarily. Okay. Situasi yang kedua, apabila berlakunya sesuatu kejadian ataupun peristiwa. Okay. On the occurrence of an event, berlakunya sesuatu kejadian ataupun peristiwa that the constitution allows the company to be wound up. Yang mana bila peristiwa itu terjadi, kita refer kepada constitution, kita refer kepada perlembagaan syarikat. Perlembagaan syarikat itu membenarkan syarikat tersebut untuk digulungkan ataupun dibubarkan. So bila jadi satu event, satu kejadian, satu peristiwa, okay, refer constitution of the company, refer kepada perlembagaan syarikat. Okay, perlembagaan syarikat cakap, okay, jika berlakunya kejadian ataupun peristiwa sekian, maka syarikat boleh digulungkan. Okay. And the company has passed a resolution in general meeting to wind up the company voluntarily. So bila jadi macam tu, okay, company, syarikat hendaklah mengeluarkan satu ketetapan, satu resolution, ketetapan dalam mesyuarat umum untuk membubarkan syarikat tersebut secara sukarela. Itu situation yang kedua. Okay. Yang ketiga, the company passed a special resolution to wind up voluntarily. Syarikat tersebut telah meluluskan satu ketetapan khas
special resolution ketetapan khas untuk menggulungkan syarikat itu secara sukarela. Ini yang ketiga. Yang ketiga ni lebih kepada voluntary winding up by creditors, penggulungan syarikat secara sukarela melalui kreditor ataupun pemiutang syarikat. Itu bawah section 439 subsection 1. So awak ingat section 439 subsection 1 dia bagi tahu situasi-situasi yang macam manakah membolehkan syarikat itu dibubarkan secara sukarela. Kita pergi yang kedua. Section 439 subsection 2. Section 439 subsection 2 menyatakan the following procedures for voluntary winding up. Untuk section ini dia menyatakan prosedur-prosedur ataupun cara-cara ataupun langkah-langkah untuk awak membuat satu penggulungan syarikat secara sukarela. Okay, ya. Yang pertama, the company should submit a copy of the resolution to the registrar within 7 days from the passing of the resolution. Okay, langkah yang pertama, A, the company, syarikat tersebut, should submit a copy of the resolution to the registrar. Hendaklah menyerahkan salinan ketetapan tersebut kepada registrar, kepada pendaftar dalam masa 7 hari from the passing of the resolution, daripada tarikh awak meluluskan ketetapan tersebut. Kita belajar tadi kan, bila berlakunya voluntary winding up, sesebuah syarikat itu kena meluluskan satu ketetapan. The company has passed a resolution in a general meeting. So sesebuah syarikat itu kalau hendak digulungkan, dia kena keluarkan ataupun meluluskan satu ketetapan. Yang ketetapan itu menyatakan bahawa syarikat itu akan digulungkan secara sukarela. Okay. So, a copy of the resolution, salinan ketetapan itu, syarikat kena submit, kena hantar kepada registrar dalam masa 7 hari dari tarikh ketetapan itu diluluskan. Contoh macam ketetapan diluluskan pada 5 hari bulan November 2020. Ketetapan yang menyatakan bahawa syarikat ini akan digulungkan secara sukarela. So bermula daripada 5 hari bulan ini, awak ada 7 hari untuk menyerahkan salinan ketetapan tersebut kepada registrar. Okay, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, give notice within 10 days after the passing of the resolution. Okay, memberikan notis dalam masa 10 hari selepas kelulusan ketetapan tersebut. Yang pertama, in one widely circulated newspaper in Malaysia and in national language. Okay. And 2, in one widely circulated newspaper in Malaysia in English language. Okay. Prosedur yang kedua, okay, awak kena bagi notis. Syarikat kena bagi notis dalam masa 10 hari selepas kelulusan resolusi tersebut. Okay, selepas kelulusan ketetapan tersebut, awak kena bagi notis. Yang pertama, dalam satu surat khabar yang diedarkan secara meluas di seluruh Malaysia dalam bahasa Melayu. Okay. Yang kedua, dalam satu surat khabar yang diedarkan secara meluas di seluruh Malaysia dalam bahasa Inggeris. So yang kedua ini, cara yang kedua, yang B ini, dia cakap, okay, syarikat lepas awak dah luluskan resolution, selepas awak dah meluluskan ketetapan tadi tu, okay, syarikat ada tempoh 10 hari untuk memberikan notis. Notis bahawa syarikat itu telah digulungkan. Awak kena publish notis tersebut dalam satu surat khabar bahasa Melayu, yang surat khabar itu memang diedarkan di seluruh Malaysia. Dan yang kedua, satu surat khabar bahasa Inggeris yang diedarkan di seluruh Malaysia. So, notis tersebut awak kena publish dalam 2 surat khabar. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okay. Contoh surat khabar bahasa Melayu, maybe awak boleh publish dalam Berita Harian. Okay. Bahasa Inggeris awak boleh publish dalam New Straits Times. Itu contoh-contoh lah yang surat khabar yang diedarkan secara meluas di
seluruh Malaysia. Awak tak boleh buat satu surat khabar saja. Kena buat dua-dua. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Kenapa kita bagi notis dalam surat khabar? Supaya nanti public ataupun orang awam tahu bahawa syarikat ini sudah digulungkan. Dan kalau ada kreditor yang memberi pinjam duit kepada syarikat, kreditor ni dah tahu dah syarikat ini digulungkan, so kita kena tuntut kita punya duit balik. Yang seterusnya, voluntary winding up. Tadi kita dah tengok situasi-situasi yang mana syarikat harus dibubarkan di bawah Seksyen 439 subsection 1 dan juga prosedur ataupun cara-cara syarikat itu dibubarkan dalam Seksyen 439 subsection 2. Yang seterusnya, in accordance to Section 441, menurut kepada Seksyen 441, a winding up shall be commenced when sesuatu proses penggulungan syarikat akan dimulakan. Commence maksudnya dimulakan apabila at the date the appointment of the interim liquidator is lodged with the registrar, when an interim liquidator is appointed before the resolution to wind up is passed. Cara yang pertama, apabila wujudnya satu interim liquidator ataupun interim liquidator ni kita panggil sebagai penyelesai sementara. Bila mana pelantikan penyelesai sementara ini sudah didaftarkan dengan registrar. So at the date of the appointment of the interim liquidator is lodged with the registrar. Yang mana bila macam saya cakap tadi, bila kita gulungkan syarikat, liquidator ini ataupun penyelesai ini memainkan peranan penting dalam hal ehwal syarikat dan juga aset-aset syarikat. So, bila awak menggulungkan syarikat, satu liquidator akan dilantik. Interim liquidator akan dilantik dan bermula dari tarikh lantikan itu, bermulalah awak punya proses penggulungan syarikat. Ataupun bila an interim liquidator is appointed before the resolution to wind up is passed. Bila mana interim liquidator tadi telah dilantik sebelum awak punya ketetapan untuk penggulungan syarikat itu diluluskan. So point A ni awak ingat, asalkan ada pelantikan interim liquidator, ada appointment of interim liquidator, saya ulang balik, ada pelantikan interim liquidator, dah boleh mula dah awak punya penggulungan syarikat, proses penggulungan syarikat. Contoh liquidator dilantik hari ini, 5 hari bulan November 2020. So bermulalah 5 hari bulan November ini awak punya proses penggulungan syarikat awak sudah dimulakan. Cara yang kedua, at the passing of a resolution to voluntary wind up the company. Bila mana kelulusan, passing kelulusan of a resolution, satu ketetapan to voluntary wind up the company, untuk menggulungkan syarikat itu secara sukarela. Luluskan aja, lulus saja awak punya ketetapan tu untuk menggulungkan syarikat itu, maka awak punya proses penggulungan sudah bermula. Yang pertama, saya ulang balik, Seksyen 441. Cara yang pertama A, bila mana adanya satu interim liquidator dilantik, ada satu penyelesai penyelesai sementara dilantik. Yang kedua, apabila lulusnya ataupun resolusi ataupun ketetapan tadi sudah diluluskan. Ketetapan untuk awak membubarkan syarikat tadi sudah diluluskan. Section 443 provides that a declaration of solvency is required before the company may commence a members voluntary winding up. Section 443, Section 443 menyatakan a declaration of solvency, satu pengisytiharaan solvency, satu pengisytiharaan solvent is required, adalah diperlukan before the company may commence a members voluntary winding up, sebelum syarikat boleh memulakan proses penggulungan syarikat secara sukarela. So Section 443 ni cakap
if you want to start a voluntary winding up, kalau awak hendak memulakan proses penggulungan secara sukarela, kena ada declaration of solvency. Kena ada pengisytiharaan bahawa syarikat tersebut berada dalam keadaan solvent. Berada dalam keadaan solvent bermaksud syarikat tersebut aset dia lagi banyak daripada hutang syarikat. Aset syarikat lebih banyak daripada hutang syarikat. So itu adalah maksud solvent. Jadi Seksyen 443 ni cakap kalau awak nak gulungkan syarikat secara sukarela, kena ada declaration of solvency. Kena ada pengisytiharaan solvent. The majority of the directors should ensure majority director majority dalam syarikat tersebut hendaklah memastikan a written declaration that they have made an inquiry into the company's affairs has been made. Satu, deklarasi ataupun pengisytiharaan telah dibuat, yang mana deklarasi itu, pengisytiharaan itu telah menyatakan bahawa director ini, pengarah-pengarah syarikat ini sudah melihat kepada hal ehwal syarikat. Okey, maksud yang A ni dia cakap a written declaration that they have made an inquiry into the company's affairs has been made. Maksudnya pengarah-pengarah ni sebelum dia membubarkan ataupun menggulungkan syarikat tersebut, pengarah-pengarah ini hendak membuat satu siasatan, an inquiry, satu siasatan berkenaan dengan hal ehwal syarikat tersebut. Hal ehwal syarikat tersebut dia macam mana, dia punya keadaan dia sekarang. Okay, satu siasatan kenalah dibuat. Bila dah buat satu siasatan tersebut, kena buat a written declaration, satu pengisytiharaan bertulis. So, pengisytiharaan bertulis ini adalah perlu untuk voluntary winding up tersebut. Pengisytiharaan bertulis yang menyatakan bahawa mereka telah membuat siasatan terhadap keadaan hal ehwal syarikat. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, they have formed an opinion that the company is able to pay off its debt in full within a period of not exceeding 12 months after the commencement of winding up at the board meeting. Okay. Yang kedua, majority of directors ini, pengarah-pengarah ini kena form an opinion, membentuk satu pendapat ataupun memberikan satu pendapat that the company is able to pay off its debt, yang syarikat tersebut adalah boleh membayar hutang-hutangnya in full, secara penuh, within a period of not exceeding 12 months, dalam masa tidak melebihi 12 bulan after the commencement of the winding up, selepas mulanya proses pembubaran syarikat tersebut at the board meeting, dalam satu mesyuarat lembaga pengarah. So ingat, kalau awak nak bubarkan syarikat awak secara sukarela, secara voluntarily, yang pertama kena ada written declaration. Kena ada written declaration berkenaan dengan an inquiry into the company's affairs, berkenaan dengan siasatan hal ehwal syarikat. Itu yang pertama. Yang kedua, form an opinion, berikan satu pendapat, okay, bentukkan satu pendapat yang mana syarikat-syarikat ini, syarikat yang nak digulungkan ini, boleh membayar hutang-hutangnya secara penuh dalam tempoh 12 bulan selepas bermulanya proses penggulungan syarikat. So memang director ni dia kena make sure aset-aset yang ada, aset-aset syarikat yang ada boleh membayar hutang-hutang syarikat secara penuh dalam tempoh tak lebih 12 bulan selepas bermulanya proses penggulungan syarikat tersebut. Okay, itu syarat yang kedua bawah Seksyen 443. Okay. So, director-director ini dia kena tengok, okay, dua benda ni ada tak? Okay. Tengok tak keadaan hal ehwal syarikat, dan dia kena tengok, okay, aset syarikat ini adalah cukup untuk membayar hutang syarikat secara penuh dalam tempoh 12 bulan. Cukup ataupun tidak. Bila jadi macam tu baru kita boleh buat voluntary winding up. Okay. Seksyen 443 subsection 3, Seksyen 443 subsection 3,
The attached statement of affairs before declaration should contain assets of the company and total amount to be realised, liabilities of the company and estimated expenses of winding up. Okay. The attached statement of affairs, okay. Satu declaration ni, written declaration ni, satu kenyataan bertulis ini kena mengandungi, okay. Yang pertama kena tengok assets of the company and total amount to be realised. Aset syarikat dan jumlah keseluruhan amount yang boleh dijangka, diperolehi. So, buat satu written declaration, director akan buat satu written declaration, okay. Written declaration tu kena ada 3 benda dalam dia. Yang pertama, assets of the company and total amount to be realised. Aset syarikat dan juga jumlah amount yang dijangka boleh didapati oleh syarikat. Okay. Yang kedua, liabilities of the company. Tanggungan-tanggungan ataupun hutang-hutang syarikat. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga, estimated expenses of winding up. Anggaran perbelanjaan bagi penggulungan syarikat tersebut. Okay. Kalau kita nak gulungkan syarikat ni, berapa estimation expenses yang kita kena keluarkan? Berapa anggaran perbelanjaan yang harus dikeluarkan oleh syarikat? Okay. Itu 3 benda yang kena ada dalam written declaration tadi tu. Bawah section 443 subsection 3. Okay. Yang seterusnya kita akan masuk types of voluntary winding up. Okay, tadi kita dah belajar. Okay, saya ulang balik secara basic. Untuk penggulungan syarikat, untuk pembubaran syarikat, kita ada 2 cara. Kita ada voluntary winding up dengan compulsory winding up. Tu kemudian kita tengok voluntary winding up dulu. Okay. Kat situ kita dah tengok section-section yang berkaitan. Okay. Apa situasi-situasi yang membolehkan voluntary winding up dibuat, cara-cara untuk kita buat voluntary winding up. Lepas tu director kena buat apa untuk memastikan syarikat itu boleh dibubarkan secara sukarela. Itu secara basic ni. Okay, ya. Untuk sekarang ni kita akan masuk types of voluntary winding up. Jenis-jenis penggulungan syarikat secara sukarela. So kita belajar tadi ada 2 jenis penggulungan. Yang pertama penggulungan syarikat secara sukarela. Yang kedua compulsory winding up, penggulungan syarikat melalui arahan mahkamah. Okay. Bawah voluntary winding up, bawah penggulungan syarikat secara sukarela, ada 2 jenis, 2 kategori. Okay, ya? Yang pertama kita akan tengok members voluntary winding up, penggulungan syarikat secara sukarela oleh members, oleh ahli-ahli syarikat. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, kita ada creditors voluntary winding up, penggulungan syarikat secara sukarela oleh creditors ataupun pemiutang syarikat. Okay, pemiutang syarikat ini adalah orang yang memberi pinjam duit ataupun dana kepada syarikat. Okay. So kita tengok kategori yang pertama dulu. Okay. Members voluntary winding up is a winding up in the case of which a director's declaration under section 443 has been made. Okay. Penggulungan syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli syarikat ialah satu penggulungan, is a winding up in the case of which a director's declaration under section 443 has been made. Yang mana satu pengisytiharaan pengarah bawah section 443 telah dibuat. Okay, kita tengok balik ni. Section 443. Declaration. Okay, section 443. So, dia kata section 443 dah cakap dah kena ada declaration of solvency. Satu pengisytiharaan solvent kena dibuat. Okay, dan juga adalah ni written declaration, opinion. Okay. Bila semua benda ni dah ada, okay, declaration, director's declaration, okay, seperti yang diminta oleh section 443 dah ada, barulah syarikat tersebut boleh digulungkan oleh ahli-ahlinya secara sukarela. Itu maksud members voluntary winding up. So saya ulang balik, members voluntary winding up bermaksud satu penggulungan yang mana satu pengisytiharaan pengarah di bawah section 443 telah dibuat. Okay.
Section 432 subsection 2A, Section 432 2A menyatakan it is when a company is solvent and a liquidator is appointed by the members during members meeting. Section 432A menyatakan ianya berlaku apabila a company is solvent. Sesebuah syarikat itu berada dalam keadaan solvent. Berada dalam keadaan di mana aset syarikat adalah lebih daripada hutang syarikat. And a liquidator is appointed by the members during a members meeting. Dan satu penyelesai, a liquidator, penyelesai, is appointed by the members during members meeting. Adalah dilantik oleh ahli-ahli syarikat semasa mesyuarat ahli-ahli syarikat. Itu bawah section 432A. Okay. Section 444, section 444. A winding up in the case of which a director's declaration under section 443 has been made is a member's voluntary winding up. Okay, section 444 ni just nak cakap jika satu penggulungan syarikat itu dibuat di bawah pengisytiharaan pengarah bawah section 443, itu adalah members voluntary winding up. Itu adalah penggulungan syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli syarikat. So awak ingat, kalau penggulungan syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli syarikat, kena ada director's declaration seperti yang dinyatakan bawah section 443. Dan syarat dia syarikat kena solvent dan satu liquidator ataupun penyelesai akan dilantik semasa mesyuarat syarikat oleh ahli-ahli syarikat. Itu secara basic untuk members voluntary winding up. Untuk creditors voluntary winding up, penggulungan syarikat secara sukarela oleh creditor ataupun pemihutang syarikat. A creditor's voluntary winding up is a winding up in the case of which director's declaration has under section 443 has not been made. Okay. Untuk creditor voluntary winding up by creditors, penggulungan syarikat secara sukarela oleh creditor bermaksud yang mana declaration, director's declaration bawah section 443 itu tidak dibuat. Okay, macam members voluntary winding up, dia kata kalau member punya voluntary winding up kena ada director's declaration seperti yang diminta bawah section 443. Tapi untuk creditors voluntary winding up, penggulungan syarikat secara sukarela oleh creditor, oleh pemihutang, tidak perlu ada director's declaration bawah section 443. Itu beza members voluntary winding up dengan creditors voluntary winding up. Sebab members dia kata kena ada director's declaration. Kalau creditors dia kata tak perlu pun director's declaration bawah section 443 tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, section 4322B. It is when a company is insolvent and a liquidator is appointed by the creditors during the creditors meeting. Okay. Untuk creditors voluntary winding up, pembubaran syarikat secara sukarela oleh creditor, oleh pemihutang, awak boleh refer section 4322B, section 432 2B. Okay. Dia cakap berlaku apabila the company is insolvent. Syarikat itu adalah berada dalam keadaan tidak solvent, yang mana hutang syarikat lagi banyak daripada aset syarikat. Macam tu. Okay, macam 4322A, members voluntary winding up, dia kata company is solvent. Company itu berada dalam keadaan solvent. Aset lebih banyak daripada hutang syarikat. Tapi untuk creditors voluntary winding up, hutang lagi banyak daripada aset syarikat. And a liquidator is appointed by creditors during the creditors meeting. Dan seorang penyelesai is appointed by the creditors. Telah dilantik oleh pemihutang tadi, oleh creditor tadi, semasa mesyuarat creditor, semasa mesyuarat pemihutang. Okay, nampak tak beza dia? Kalau 4322A, company solvent. Okay, liquidator dilantik oleh ahli semasa mesyuarat ahli. Kalau 4322B, syarikat itu tidak insolvent dan liquidator itu dilantik oleh siapa? Bukan oleh ahli tapi oleh
creditor semasa creditors meeting, semasa mesyuarat creditor ataupun mesyuarat pemiutang. So section 444, there is no declaration of solvency. A creditor's voluntary winding up. Untuk creditors voluntary winding up, section 444 memang menyatakan tidak ada pengisytiharaan solvent. Tak ada. Okay, sebab company memang berada dalam keadaan insolvent. Memang tak boleh buat declaration of solvency tersebut. Itu yang dinyatakan bawah section 444. So, section ini cakap kalau tidak ada declaration of solvency, tidak ada pengisytiharaan solvent, maka itu dikenali sebagai creditors voluntary winding up. Satu pembubaran syarikat secara sukarela oleh pemiutang ataupun creditor. So kita masuk yang pertama dulu, members voluntary winding up dulu. Kita masuk kategori yang pertama dulu, pembubaran syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli syarikat. Okay, kita tengok section 445, section 445. Members voluntary winding up is a case in which the shareholders of a solvent company adopt a voluntary winding up resolution and appoint a liquidator to realise the assets of the business in order to distribute the proceeds of the company members. Okay, section 445 atau syarikat 2016 menyatakan members voluntary winding up, satu pembubaran syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli, is a case, adalah satu situasi di mana in which the shareholders of a solvent company, yang mana shareholders, pemegang saham syarikat solvent, syarikat yang berada dalam keadaan solvent, adopt a voluntary winding up resolution. Dia mengguna ataupun mengguna pakai satu ketetapan untuk menggulungkan syarikat secara sukarela. Kiranya untuk members voluntary winding up ini, shareholders untuk syarikat yang solvent, pemegang saham untuk syarikat yang solvent, dia nak meluluskan satu ketetapan untuk menggulungkan syarikat secara sukarela. Okay, ya? And appoint a liquidator, dan melantik seorang penyelesai to realise the assets of the business, untuk mengumpulkan, untuk melihat aset-aset syarikat yang ada, in order to distribute the proceeds of the company members, untuk membahagikan lebihan-lebihan aset tersebut kepada ahli-ahli syarikat. Itu yang dinyatakan bawah section 445. So section 445 yang mana shareholders of the global company adopt a voluntary winding up resolution. Okay. And appoint a liquidator, melantik sebuah penyelesai, to realise the assets of the business, untuk mengumpul ataupun melihat aset-aset syarikat yang sedia ada, in order to distribute the proceeds of the company members, untuk membahagikan lebihan-lebihan aset tersebut kepada ahli-ahli syarikat. Okay. Tengok section 443 subsection 1, section 443 subsection 1. A company should make a declaration of solvency which states that they have thoroughly reviewed the company's balance sheets and finances and have concluded that it is solvent and able to reasonably repay all existing and prospective debts within a period of no more than 12 months after the commencement of winding up. Okay, macam kita tengok tadi, section 443 subsection 1 menyatakan a company should make a declaration of solvency. Syarikat tersebut, pengarah syarikat tersebut haruslah membuat satu pengisytiharaan solvent, declaration of solvency, pengisytiharaan solvent, which states that they have thoroughly reviewed the company's balance sheet and finances. Yang mana pengisytiharaan itu menyatakan bahawa mereka telah melihat, mereka telah review, telah menilai, telah mengkaji. Mengkaji apa? The company's balance sheets and finances. Telah mengkaji ataupun melihat dan menilai company's balance sheet, kunci kira-kira syarikat, and finances, dan juga kedudukan kewangan syarikat. Okay. And have concluded that it is solvent and able to reasonably repay all existing and prospective debts.
Dan apabila mereka, director tadi, melihat company's balance sheet dan finances tu, mereka boleh membuat satu kesimpulan bahawa syarikat itu berada dalam keadaan solvent dan able to reasonably repay all existing and prospective debts, dan boleh membayar hutang-hutang sedia ada dan hutang-hutang akan datang. Prospective debts maksudnya hutang-hutang akan datang. Within a period of no more than 12 months after the commencement of winding up. Dalam masa tidak lebih 12 bulan selepas syarikat itu melalui proses penggulungan. Tu section 443 subsection 1. Wajib ada declaration of solvency, pengisytiharaan solvent, yang mana director dah tengok, dah kaji, dah nilai company's balance sheet dan juga finance, kunci kira-kira syarikat dan juga kewangan syarikat, dan daripada situ director company ni boleh membuat kesimpulan bahawa syarikat itu berada dalam keadaan solvent dan boleh membayar semua hutang-hutang sedia ada dan hutang-hutang akan datang syarikat dalam tempoh 12 bulan selepas proses penggulungan syarikat itu bermula. Okay. A company is considered legally solvent when it is able to meet its financial obligations and the value of its assets exceeds the total sum of its debts and liabilities. Okay. Sesebuah syarikat itu adalah dianggap solvent dari segi undang-undang. Solvent, legally solvent maksudnya solvent dari segi undang-undang apabila when it is able to meet its financial obligation. Apabila syarikat itu boleh untuk menjalankan tanggungjawab kewangannya, and the value of the assets, dan nilai aset-aset syarikat. Aset-aset syarikat termasuklah equipment, peralatan, inventory, contract, invoice, bank account funds, dana bank account, property, harta benda dan lain-lain, exceeds the total sum of its debts and liabilities, telah melebihi jumlah hutang dan juga tanggungan. So senang cakap, company is legally solvent apabila company itu boleh menunaikan tanggungjawab kewangannya, okay, able to meet its financial obligations, dan value of asset melebihi total sum of debts and liabilities. Nilai aset melebihi jumlah hutang dan juga tanggungan. Okay. Members voluntary winding up. Okay, sikit lagi untuk members voluntary winding up. Okay. Untuk pembubaran syarikat secara sukarela oleh ahli-ahli. Okay. Kan macam saya cakap tadi, bila syarikat itu digulungkan, dibubarkan, kena ada satu individu penting yang dikenali sebagai liquidator, penyelesai. Okay. So liquidator ni memang memainkan peranan penting semasa voluntary winding up. Okay. So kita tengok section 445, section 445, appointment and removal of liquidator, pelantikan dan pemecatan seorang penyelesai. The company will appoint one or more liquidators to conduct the company's affairs and distribute its asset in a general meeting. Okay. Bawah section 445 dia menyatakan the company will appoint one or more liquidators. Syarikat akan melantik satu ataupun lebih penyelesai to conduct the company's affairs, untuk menjalankan hal ehwal syarikat, and distribute its assets in a general meeting, dan untuk mengagihkan aset-aset syarikat dalam satu mesyuarat umum. Okay, itu tugas paling utama liquidator. Dia akan conduct the company's affairs. Dia akan menjalankan segala hal ehwal syarikat. Yang kedua, dia akan distribute aset-aset syarikat. Dia akan mengagihkan aset-aset syarikat. Okay. On the appointment of the liquidators, bila mana seorang liquidator, seorang penyelesai itu sudah dilantik, all powers of the director cease. Kesemua bidang kuasa pengarah adalah terhenti, stop. Okay. So kalau awak nak menggulungkan syarikat awak, okay, awak melantik seorang liquidator ataupun lebihlah, seorang ataupun lebih. Once awak dah lantik liquidator tersebut,
sebaik saja awak dah melantik penyelesai tersebut, kesemua kuasa pengarah dalam syarikat tersebut adalah terhenti. Cease dekat sini maksudnya terhenti. Okay? So bidang kuasa pengarah yang kita belajar dalam chapter berapa itu? Chapter 4 dah itu. 4 dah. Dalam chapter 4 ke 5 tak apa, nanti tengok balik. Okay. Kesemua bidang kuasa pengarah yang kita belajar itu dah berhenti dah stop dah. Pengarah tak boleh buat apa-apa dah dalam syarikat tersebut. Except with the consent of liquidator in general meeting. Kecuali dengan consent kebenaran of the liquidator. Kebenaran penyelesai tersebut dalam satu mesyuarat umum. Or the liquidator permits all powers of the directors to be conducted as usual. Ataupun liquidator itu membenarkan pengarah-pengarah itu menjalankan kuasanya seperti biasa. Ya. So ingat, kalau dah lantik liquidator, secara asasnya, secara umumnya, semua bidang kuasa pengarah dah berhenti. Kecuali dalam dua situasi. Yang mana awak mendapat kebenaran daripada liquidator tersebut. Dan yang kedua, liquidator itu membenarkan. Ya, membenarkan bidang kuasa pengarah itu berjalan seperti biasa. Okay. Yang ketiga, the company may also remove the liquidator through a special resolution and special notice. But such removal may be ineffective depending to the court's decision. Okay. Macam tadi kita dah belajar pelantikan liquidator, kita juga boleh memecat liquidator tersebut. The company may also remove the liquidator. Syarikat juga boleh memecat penyelesai tersebut melalui cara through a special resolution, melalui satu ketetapan khas, and special notice, dan melalui satu notis khas. Okay, tetapi such removal may be ineffective. Pemecatan tersebut boleh jadi tidak efektif depending to the court's decision, bergantung kepada keputusan mahkamah. Yang seterusnya kita tengok section 446, section 446, power to fill vacancy in office of liquidator. Kuasa untuk mengisi kekosongan jawatan liquidator, penyelesai. Vacancy of a liquidator may occur by death, resignation or removal. Such vacancy shall be filled by any arrangement with its creditors. Okay. Pengosongan jawatan. Seseorang liquidator, seorang pengarah, seorang penyelesai boleh berlaku sama ada melalui death, melalui kematian, resignation, peletakan jawatan, or removal, ataupun pemecatan jawatan liquidator tadi. Resignation, peletakan jawatan, removal, pemecatan jawatan. Okay. Such vacancy shall be filled by any arrangement with its creditors. Pengosongan jawatan itu boleh diisi melalui cara-cara ataupun prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh creditor. A meeting may be convened by any contributory, or if there is more than one liquidator, by the continuing liquidators. Sebuah mesyuarat akan dimulakan oleh any contributory, oleh mana-mana penyumbang syarikat, or if there is more than one liquidator, kalau ada lebih daripada satu liquidator, by the continuing liquidators, oleh liquidator ataupun penyelesai-penyelesai yang ada. Okay. Macam dia cakap dekat sini. Okay. Section 446 ni cakap pengosongan jawatan liquidator itu boleh berlaku dalam 3 situasi. Death, resignation, removal. Okay. Lepas tu dia kata pengosongan jawatan ini boleh diisi melalui cara-cara yang dibenarkan oleh creditor. So, bila awak nak melantik seorang liquidator yang baru, kena ada satu mesyuarat. Meeting, mesyuarat. Okay. Mesyuarat itu boleh dimulakan by any contributory, oleh seorang penyumbang syarikat, ataupun kalau ada lebih daripada satu liquidator, dalam syarikat tu ada lebih daripada satu liquidator. Okay. Contoh dalam syarikat tu ada 3 liquidator. Okay. Satu dah resign. Okay.
baki lagi 2 liquidator itu, the continuing liquidators, lagi 2 orang liquidator yang ada itu, mereka akan memulakan mesyuarat tersebut. Okay, sama ada melalui contributory ataupun continuing liquidators. Okay. Such meeting shall be determined by the act or the court on application by any contributory or continuing liquidator. Cara mesyuarat tersebut dijalankan, okay, shall be determined, akan ditentukan by the act, oleh akta, or the court, ataupun oleh mahkamah, on application by any contributory or continuing liquidator, melalui permohonan oleh penyumbang syarikat ataupun penyelesai syarikat yang ada, yang tinggal. Okay, itu untuk kuasa untuk memenuhi jawatan liquidator bawah Seksyen 446. Okay, yang seterusnya kita akan masuk creditors voluntary winding up. Okay, kita dah belajar dah tadi, settle dah members voluntary winding up. Okay, untuk creditors voluntary winding up, penggulungan syarikat secara sukarela oleh creditor, oleh pemiutang. Pemiutang adalah orang yang memberi pinjam duit ataupun dana kepada syarikat. Dia bagi pinjam. Syarikat berhutang dengan dia. Okay. Also known as creditors voluntary liquidation. Juga dikenali sebagai pembubaran syarikat secara sukarela oleh creditor, oleh pemiutang. Takes place when the company chooses to voluntarily bring the business to an end through a resolution in the creditors meeting and company meeting. Okay. Creditors voluntary winding up ini, pembubaran syarikat secara sukarela oleh ahli ini berlaku apabila syarikat memilih untuk menghentikan perniagaan secara sukarela. Okay. So syarikat itu dia kata dia nak stop dah. Okay. Saya tak nak dah buat bisnes ni, nak stop secara sukarela. Okay. Dan kemudian syarikat tersebut akan meluluskan satu ketetapan dalam creditors meeting dan company meeting, dalam mesyuarat creditor dan juga mesyuarat syarikat. Okay. Kena ada resolution, kena ada ketetapan dalam mesyuarat syarikat dan juga mesyuarat creditor. In this type of winding up, a liquidator has an important role of taking control of the assets of the wound up company by selling the assets and trying to maximize the distribution of the proceeds to the creditors. Okay, dalam pembubaran syarikat yang jenis creditor ini, pembubaran syarikat secara sukarela oleh creditor ini, a liquidator has an important role. Seorang penyelesai mempunyai tugas yang penting of taking control of the assets of the wound up company dengan cara mengambil alih aset syarikat. Ya, liquidator once awak dah start creditors voluntary winding up, dia akan mengambil bahagian. Dia akan dalam pembahagian aset-aset syarikat. Ya. Dia akan menguasailah aset-aset syarikat tersebut dengan cara dia akan menjual aset-aset syarikat by selling the assets and trying to maximize the distribution of the proceeds to the creditors, dan mencuba untuk memaksimalkan pembahagian aset-aset syarikat kepada creditor, kepada pemiutang syarikat. Okay. Seterusnya, kita tengok procedures for conducting the creditors meeting. Langkah-langkah, prosedur ataupun cara-cara untuk menjalankan satu creditors meeting, satu mesyuarat creditor. Macam saya cakap tadi, kalau dekat ni, okay, syarikat, kalau dia nak menggulungkan syarikat secara sukarela melalui creditor, kena ada resolution, kena ada ketetapan dalam creditors meeting dan juga company meeting, dalam mesyuarat creditor dan juga mesyuarat syarikat. Kena ada dua mesyuarat ini, kena dijalankan. So sekarang ni kita tengok prosedur untuk menjalankan mesyuarat
creditor, yang pertama kita akan tengok section 4491. Section 449 subsection 1. Okay. The company should have a meeting with the creditors in proposing for a voluntary winding up. Okay. Syarikat hendaklah mengadakan satu mesyuarat dengan kreditor, dengan pemiutang untuk mencadangkan supaya adanya satu pembubaran syarikat secara sukarela, secara voluntarily. Okay. So syarikat yang pertama awak kena cadangkan satu mesyuarat. Awak kena awak kena jalankan satu mesyuarat yang mana dalam mesyuarat tersebut awak mencadangkan untuk membubarkan syarikat tersebut secara sukarela. Bawah section 449 subsection 1. Bawah section 449 subsection 1. Okay. Itu langkah yang pertama. Langkah yang seterusnya, number 2, section 449 subsection 2. Section 449 subsection 2. Both notices of the creditors meeting and the company's meeting to pass the resolution for a voluntary winding up to be sent simultaneously to creditors by post. Okay. Notis berkenaan dengan creditor meeting, berkenaan dengan mesyuarat syarikat and company meeting dan juga mesyuarat syarikat to pass the resolution for a voluntary winding up, untuk meluluskan satu ketetapan bagi penggulungan syarikat secara sukarela, to be sent simultaneously to creditors by post. Hendaklah dihantar secara serentak kepada kreditor melalui post. Okay. Dia macam ni. Section 449 subsection 2 ni cakap, okay, awak nak buat satu creditors meeting dan juga company meeting. So ada dua jenis mesyuarat sekarang. Creditors meeting dengan companies meeting. Which is kedua-dua meeting ini, kedua-dua mesyuarat ini adalah untuk to pass the resolution for a voluntary winding up. Untuk awak meluluskan satu ketetapan untuk penggulungan syarikat secara sukarela. Okay. Itu sebab awak buat meeting tersebut. Kena buat dua-dua ni. Creditors meeting dengan company meeting. Okay. Which is dia punya tujuan dia adalah untuk to pass the resolution for a voluntary winding up. Untuk meluluskan satu ketetapan bagi penggulungan syarikat secara sukarela. So notis untuk mesyuarat tadi tu, kedua-dua notis, satu notis untuk mesyuarat creditor, satu lagi notis untuk mesyuarat syarikat, kena dihantar secara serentak. Send simultaneously. Dihantar secara serentak kepada kreditor melalui post. Wajib post. Tak boleh email, tak boleh WhatsApp call ke apa, tak boleh. Wajib dalam akta cakap bawah section 449, hantar secara serentak melalui post. Okay. Contoh, creditors meeting awak hantar hari ni, dia punya notis dia. Lepas tu company meeting awak hantar esok. Tak dibenarkan. Dua-dua notis tersebut kena dihantar pada waktu yang sama, serentak. Okay. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, section 449 subsection 3. Section 449 subsection 3. The company should choose a convenient time and place to convene the meeting. Syarikat hendaklah memilih tempat yang sesuai dan mudah diakses, dan juga waktu yang sesuai untuk memulakan mesyuarat tersebut. Okay. Wajib syarikat kena pilih waktu dan tempat yang sesuai untuk awak jalankan mesyuarat tersebut. Okay. A. Notice should be posted to creditors at least 7 days prior to the meeting. Okay. Notice yang bawah section 449 subsection 2 ni haruslah dipostkan kepada kreditor sekurang-kurangnya 7 hari sebelum mesyuarat. Okay. B. Notice of the meeting should include the names of all creditors and amount of the claim. Notice yang dihantar tadi juga hendaklah memasukkan nama-nama kreditor-kreditor, semua kreditor yang syarikat tu ada. Okay. Siapa yang memberi pinjaman kepada syarikat tersebut, nama-nama dia, nama kreditor itu hendaklah dimasukkan sekali dalam notis tadi. And amounts of the claim, jumlah tuntutan yang
setiap kreditor itu ada. Macam contoh, kreditor pertama saya. Okay. Kreditor A. Jumlah tuntutan RM500,000. Okay, masukkan. Okay. Kreditor kedua, B. Siapa lah? Syazwan. Okay, Syazwan. Kreditor kedua, tuntutan RM300,000. Okay, masukkan. C. Siapa? Aisyah. Okay, Aisyah, tuntutan yang nak dituntut daripada syarikat RM1 juta. Contoh, masukkan semua tu, selagi semua ada, semua nama kreditor-kreditor yang ada, masukkan sekali berserta dengan jumlah tuntutan dalam notis mesyuarat tersebut. Itu langkah yang ketiga. Yang keempat, Section 449 Subsection 4. Section 449 Subsection 4. The meeting notice should be advertised in widely circulated local newspaper using the national language and English language. Okay. Notis berkenaan dengan mesyuarat tadi juga hendaklah diiklankan. Should be advertised, diiklankan dalam surat khabar yang diedarkan seluruh Malaysia dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. So tadi awak dah postkan notis tersebut. Cara yang kedua, awak kena juga buat iklan mengenai notis panggilan mesyuarat tadi. Okay. Awak iklankan dalam 2 surat khabar. Satu surat khabar bahasa Melayu, satu surat khabar bahasa Inggeris. Wajib bawah Section 449 Subsection 4. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, Section 449 Subsection 5, Section 449 Subsection 5. The directors of the company, okay, pengarah-pengarah syarikat should issue a full statement, hendaklah mengeluarkan satu kenyataan penuh of the company's affair, berkenaan dengan hal ehwal syarikat, which include a list of creditors, yang mana kenyataan itu ada senarai nama kreditor and the estimated amount of their claim, dan juga jumlah anggaran tuntutan mereka prior to the meeting, sebelum mesyuarat tersebut. Prior kat sini maksudnya sebelum. And appoint one of the directors to attend the meeting, dan melantik salah seorang pengarah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. So langkah yang kelima, pengarah syarikat kena buat apa? Yang pertama, issue a full statement. Issue a full statement of the company's affairs. Okay, mengeluarkan satu kenyataan penuh berkenaan dengan hal ehwal syarikat, yang mana kenyataan itu ada list of the creditors and estimated amount of their claims, senarai nama kreditor dan juga jumlah anggaran yang akan dituntut oleh mereka. Yang ni kena buat sebelum daripada mesyuarat tersebut, prior to the meeting. Langkah yang kedua, appoint one of the directors to attend the meeting. Melantik salah seorang pengarah syarikat untuk menghadiri mesyuarat tersebut. So ini adalah langkah-langkah untuk awak menjalankan satu creditors meeting untuk membubarkan syarikat secara sukarela oleh kreditor-kreditor syarikat. Untuk company winding up by court, saya akan sambung dalam kelas minggu hadapan, hari Ahad. So tugas awak adalah untuk membuat mind map berkenaan dengan lecture hari ini. So nanti mind map tersebut sila post di CDOS. Okay, mind map itu adalah awak punya attendance. Alright, mind map itu saya bagi tempoh sehingga Khamis minggu hadapan. Okay, mind map tak kisah awak nak buat macam mana, ikut awak, sebab nota ni akan dibaca oleh awak nanti. Bukan saya yang akan baca, awak yang akan baca. Okay, so terima kasih. Nanti kita akan sambung company winding up by court. So untuk hari ni kita dah cover dah. Kita dah cover penggulungan syarikat secara sukarela melalui ahli dan juga melalui kreditor. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.